tentang sifat ahli syurga. Sebelum ni kita pernah cerita kitab ni pada kuliah maghrib. Kita sambung yang ini selepas baginda Nabi SAW dibangkitkan dan mereka-mereka yang telah disaring yang nak menuju ke syurga Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhal bil qad tanfarj bihil qurab wa taqda bil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala an yusahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak wa ba'da. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kita hidayah, petunjuk, diberikan kita taufik, kekuatan untuk melaksanakan amalan berdasarkan petunjuk yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih kepada pimpinan Masjid Al-Falah USJ 9 atas jemputan pada tengah hari ini mengisi ruang keberadaan kita yang Allah Ta'ala berikan dengan nyawa yang sangat sebentar. Mudah-mudahan kita gunakan peluang ini memperbanyakkan amal soleh kerana masa kita tidak panjang. Amal soleh mesti daripada ilmu yang muktabar, daripada kitab alim ulama yang muktabar. Huraian itu sendiri mesti muktabar. Kerana ada orang yang mengambil kitab yang muktabar tetapi huraiannya batil, tidak terpakai. Seminggu yang lepas kita digembar-gemburkan dengan ajaran hadi minallah, yakni dengan pertubuhannya Persatuan Nur Mutiara Mutmainnah. Satu lagi adik-beradik pertubuhan yang sama juga, Nur Mutiara Ma'rifatullah. Hadi minallah telah masuk ke Malaysia memulakan ajaran sesatnya bermula tahun 2017 di Uluyam. Biasa dia mengajar kalau di Danau Kota di atas penthouse kondominium tingkat atas tu pada jam 2 pagi. 2017 dia dah membina satu, dia bina ke tak bina ke, pinjam ke, ada orang bagi ke, macam rumah seakan madrasah di UK Perdana. Ketika di ambush dulu, dilarang untuk mengajar di situ, lalu menghilangkan diri sekian lama. Tapi secara online masih keep on. Dan menarik ahli-ahlinya di Malaysia Semenanjung kita, Sabah, Sarawak, Brunei, Thailand, Singapura, Indonesia bahkanlah. Kerana dia datang daripada Makassar, Indonesia. Dalam video yang viral baru-baru ni pada minggu lepas, majlis convocation yang berlangsung pada Julai bulan lepas di Langkawi, dia mengusap-ngusap belakang wanita yang ditemani oleh si suaminya untuk menerima scroll sijil and convocation bab bersih, katanya. Bersih kepala otak dia, bersih ni. Duk usap belakang orang ni, bersih mendanya tu. Ini bukan hakikat, ini terlipat namanya, tuan-tuan. Ilmu hakikat, ilmu makrifat tak boleh berlepas diri daripada ilmu syariat. Ini kaedah. Kalau dia kata dia ilmu hakikat, dia ilmu makrifat syariat tak pakai dah. Ini memang wajib dilempang saja. Wajib ditangkap, tuan-tuan ya. Ini ajaran hadi minallah. Ada beberapa orang WhatsApp pada saya menyatakan bukti-bukti. Sebab saya dedahkan nombor telefon saya untuk orang tolong communicate dengan saya supaya senang kita nak tangkap hadi ni. Ada orang yang berhubung. Ayahnya terlibat daripada solat fardu, solat sunat, tahajud, tasbih, witir, langsung tinggal semua solat. Daripada puasa Ramadan, langsung tak puasa Ramadan. Dah 2-3 tahun tak puasa Ramadan. Makan tengah hari di UK Perdana tu, dalam madrasah dia tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tuan-tuan. Bayangkanlah.
Orang bagi daging korban, dia buang. Tak boleh makan daging korban, jijik. La ilaha illallah. Susu ibu tak boleh diberi kepada anak kerana susu itu dasar daripada darah. Seumpama kita memberi darah kepada anak. Mana punya biol lah seorang Tok Guru ni datang. Pelik tak pelik tuan-tuan. Saya ekori dia dah 2 tahun dah. Tiba-tiba muncul keluar macam ni, siap pendedahan lagi. Saya bukan Islam, dia cakap. Dia cerita dengan seorang India, anggur India tu. Dan dia cerita, Tuhan tak tengok kamu Hindu ke, kamu Kristian ke, kamu Buddha ke, kamu Islam ke. Yang Tuhan tengok, hati mesti mau baik. Bila cakap macam tu, maknanya menyamakan semua agama itu, yang penting hati baik. Soal beriman dengan Tuhan yang tak betul ke, dengan Tuhan yang betul ke, nombor 2. Ini namanya temberang 360 darjah. Terkeluar daripada Islam. Orang yang mengikuti ajaran ini bermakna terkeluar daripada Islam, tuan-tuan. Jika sekiranya dia balik ke rumah, katakanlah si suami balik ke rumah nak berhubungan bersama isteri. Isteri tak follow, dia yang follow. Apabila dia jatuh terkeluar daripada Islam, wajib dia taubat syahadah yang baru dan wajib dia rujuk kembali kepada isterinya. Kerana apabila dia telah terjejas akidahnya, terfasah dengan sendiri perkahwinannya. Putus. Tuan-tuan, bukan main-main benda ni. Ramai terlibat rupa-rupanya. Kerja merancang-calang orang. Oil and gas, engineer, doktor yang nak mengenal agama dengan jalan shortcut, belajar dengan YouTube. Habislah. Bukan semua YouTube tu haram belaka. Yang halal boleh belajar, yang betul banyak. Tapi salah pilih tanpa ada asas. Bertahun-tahun semayang tak belajar pun. Dan hukum tauhid, hukum tasawuf, hukum-hukum fiqh dan sebagainya tak berguru dengan betul, tiba-tiba berguru dengan hadi minallah. Duk main ilmu hakikat. Habis. Nah, yang habis. Habis yang bertahun-tahun yang tak solat tu, wajib qada. Bertahun-tahun yang tak puasa tu, wajib qada. Yang tak bayar zakat tu, wajib bayar. 3 tahun lah. Begitu tuan-tuan Baik. Saya bukan nak cerita tentang ajaran sesat tu. Tapi itu intronya. Kita nak sambung bab tentang sifat ahli syurga. Sebelum ni kita pernah cerita kitab ni pada kuliah maghrib. Kita sambung. Yang ini selepas baginda Nabi SAW dibangkitkan. Dan mereka-mereka yang telah disaring yang nak menuju ke syurga Allah. Baik. Kemudian mereka keluar kepada satu tempat yang bernama Marahu Afyah. Tempat hiburan kesukaan di Arash. Ini orang-orang yang telah pun tertulis namanya di pintu syurga. Mereka duduk di atas satu mimbar dan kerusi dan beberapa bahuan dari kasturi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman mafhumnya, hai malaikatku sekalian, hidangkanlah bagi sekalian hamba-Ku segala hidangan syurga. Maka didatangkan kepada mereka hidangan daripada luk-luk, mutiara putih, panjangnya perjalanan 1000 tahun. Kemudian dihantarkan kepada mereka makanan yang tiada dikenakan api. Apa dia tuan-tuan? Buah-buahan lah. Buah-buahan. Kan? Dan antara makanan di dalam syurga adalah hati ikan paus. Hati ikan paus tu sedap tak sedap kena tanya orang Jepun. Sebab orang Jepun yang memang buru ikan paus. Kan? Sampai Greenpeace dunia gaduh dengan Jepun, nelayan Jepun. Betul kan? Hati ikan paus dia banyak faedah dia lah. Kan? Pada sudut kesihatan dan seumpamanya. Begitu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maksudnya marhaban dengan hamba-Ku dan awliya-Ku, para wali-Ku. Kemudian malaikat membawa kepada mereka beberapa pinggan daripada emas yang berisi di dalamnya apa yang disukai oleh nafsu setiap orang. Apa yang diteringin dulu. Masa tu dia akan rasalah. Tetapi rasa di situ dengan rasa di dunia sangat jauh. Sangat jauh beza dia. Dan bersedap-sedaplah sekalian mata mereka. Tengok tu, teruja nak makan terus. Baik. Mungkin orang ada terfikir, bila kita dah minum air di telaga Kausar, selepas meniti titian sirat, sekali teguk
tak akan dahaga sampai bila-bila dah. Habis tu kenapa Allah Ta'ala jadikan lagi air susu, air madu, air arak yang berwarna putih dan sebagainya tu untuk kita minum lagi? Kata dah tak dahaga dah. Kenapa ada pula air yang lain? Yang lain tu bukan disediakan untuk menghilangkan dahaga, tidak. Tetapi untuk menikmati kesedapan dia. Walaupun kita dah hilang dahaga, tapi boleh tak kita minum? Ada rasa kenyang tak? Kenyang dia tak akan kembali kepada lapar, tetapi merasai nikmat, 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 nikmat. Adakah rasa nak terkucil, nak terkencing, pergi cari toilet? Ada tak dalam syurga ni toilet? Aku nak pergi membuang. Tak ada. Lalu dia keluar melalui apa? Melalui kulit namanya peluh yang berbau kasturi. Tak ada lah benda-benda yang tak best, tak ada dah, langsung kat dalam syurga. Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kita masuk beramai-ramai ke dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum. Baik. Dan pada tiap-tiap pinggan itu di dalamnya terdapat 70 warna daripada makanan. Dalam satu pinggan 70 warna makanan. Ini pun dah tak tercapai dah akal kita fikir, tuan-tuan. Tuan-tuan makan tom yam campur, daging ada, asal dia warna merah, bila dah rebus jadi warna coklat. Sotong ada warna putih, ada warna purple tepi dia. Udang daripada putih, bila direbus dia jadi merah. Dah 3 color dah. Lagi adanya bawang besar, bawang holland. Lagi ada serai. Lagi ada daun limau purut. Lagi apa lagi, tuan-tuan? Bunga kobis warna putih. Cili paste warna merah. Asam limau jernih. Apa lagi? Daun ketumbar hijau. Cili padi merah. Baru 11 color. Ni 70 color satu pinggan. Tak tercapai akal kita. Miracle. Sangat ajaib. Sangat unik kejadian yang Allah Ta'ala buat. Itu baru satu pinggan. Belum beratus pinggan lagi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan tiada menyerupai setengah dengan setengahnya, takkan sama. Dan tiada bercampur satu rupa. Bukan dirojakkan campur gitu, tidak. Dia terasing. Cantik aja. Maka mereka memakan sekalian yang tersebut itu sekehendak hatinya, sepuas-puas hati dia. Dan mereka mendapati setiap suap rasanya dan kesedapannya berbeza daripada kesedapan yang pertama. Makan yang pertama, sedap gila ya Muhammad ni. Tak pernah jumpa sesedap ni. Chef terbaik dunia, katalah siapa nama, Gordon Ramsay. Aku tengok juga rancangan tu. Yang muka garang gila tu, tuan-tuan. Bila dia maki orang, dia nak lempar, dia lempar je. Katalah dia chef terbaik dunia, kalah Chef Wan contohnya lah. Kan? Dia pun tak pernah rasa sesedap tu. Dia pun tak boleh buat makanan sesedap tu. Satu hidangan 70 kala. Tak pernahnya. Takkan dapat. Ya. Baik. Suapan yang kedua lebih sedap daripada suapan yang pertama. Lagi hilang akal kita, tuan-tuan. Ni, cerita dalam kitab ni. Dan setiap suapan itu berbeza. Tak pernah selesai. Jadi, jangan kemaruk sangatlah atas dunia. Bila orang viral, macam-macam orang review sekarang kan. Yang badan besar, yang badan kecil, yang pelawak. Sikit banyak orang review makanan. Paling-paling kurang nak bayar seorang-seorang tu berapa? 2,000 review makanan, tuan-tuan. Kawan saya, Piu Merico, dia buat pizza, Rico's Pizza. Sekarang harga barang naik, tepung naik sebab peperangan di Rusia dengan Ukraine. Sebab pembekal tepung paling besar Ukraine. Ya, jadi bila stok berkurangan, harga naik lah. Jadi dia punya sales pizza dia menurun sikit. Dia duduk cari siapa nak tolong review makanan aku. Sekali jumpa Kaza. Pak Samad, kan? Rupanya jiran duduk sekampung dekat Sungai Buloh tu. Minta dia review Pak Samad. Kan? Orang panggil dia apa? Apa nama betul dia? Kaza, kan? Kami mampu bayar 2,000 saja. 2,000 pun tak apa, Ustaz. Saya niat nak tolong Ustaz. Biasa berapa? Tanya kan? Biasa sekali review makanan RM10,000. Bakoba tu bakoba. 17 puasa. Yang belit kain sarung tu dekat kepala dia tu. Kan?
lebih lagi daripada tu. Sebab dia review dengan muka-muka dia sekali. Itu yang mahal tu. Dengan suara dia sekali. Tu. Kat akhirat, tak ter-review kau. Tak ter-review dah. Allahu Rabbi ya Karim. Jadi jangan kemaruk sangatlah yang atas dunia, berpada-pada lah. Itu ya. Maka apabila selesai daripada memakan yang tersebut, sekalian malaikat itu berkata kepada mereka dengan katanya, marhaban, marhaban, marhaban. Selamat datang, selamat menjamu. Dan Allah Ta'ala berfirman, berikanlah kepada mereka minuman pula, minum. Maka beberapa orang malaikat datang kepada mereka dengan membawa piala, dia bekas. Kan? Dia ada tempat pegang dia tu. Ya. Yang mengandungi air, yang mengandungi susu, yang mengandungi madu. Tak ada yang campur-campur gula, tak ada. Pure madu betul. Di Malaysia ni tuan-tuan, kata Dr. Suri Mardi, 80% daripada madu yang ada dalam botol tu, kan, kebanyakannya madu yang telah dicampur dengan gula. Tuan-tuan ya. Madu original nak belilah dekat Mardi antaranya. Sebotol tu lebih kurang macam ni lah, 100 lebih. 100 lebih. Kalau RM2-30, pedulikanlah. Itu memang bukan. Tuan-tuan ya. Tapi tak tahu pula, tiba-tiba ada orang termerang, ni madu betul sebab tu harga mahal, wahai gula. Itu lain pula cerita. Orang yang mahir saja yang tahu. Mungkin dia ada alat dan sebagainya gitu ya. Baik. Lagi madu yang bagus, madu kelulut. Madu kelulut. Ni madu ni orang tak marah buat balik rumah. Yang orang marah bawa balik madu yang pakai tudung tu. Tudung bawal apa semua tu kan. Yang tu orang marah. Perempuan lah yang marah. Orang lelaki tak marah. Sengih je. Baik. Lagi, laba yakni susu awal ibu dan rahik madu bunga. Sekalian itu nama air minuman di dalam syurga. Dan mereka itu meminum sekalian air tersebut. Dan mereka mendapati setiap minuman rasanya dan kesedapannya yang sangat berlainan antara satu teguk dengan satu teguk yang lain. Dan orang-orang di dalam syurga memakan dan meminum bukan kerana lapar dan dahaga, tetapi kerana mereka bersedap-sedap jua, kan? Nak merasai setiap kesedapan demi kesedapan demi kesedapan. Macam tu tuan-tuan. Maka apabila selesai daripada yang demikian, Allah Ta'ala mengucapkan marhaban dengan segala hamba-Ku. Kita ada jenazah hari ini, insya-Allah jangan kita lepaskan peluang solat jenazah. Dapatlah ganjaran 1 qirat, yakni sebesar Gunung Uhud. Berapa kilometer tuan-tuan Gunung Uhud? Lebih 10 kilometer banjaran Gunung Uhud. Itulah besar pahalanya. Nak lebih lagi, usung sampai ke tanah perkuburan, maka dapat 2 kali faedah, fadilat, pahala sebesar 2 Gunung Uhud. Baik. Kemudian, marhaban dengan segala hamba-Ku, wahai para malaikat, beri mereka makanan daripada buah-buahan pula. Tadi mula-mula start buah dulu, atau makanan, atau buah balik. Betul ya? Mereka makan daripada sekalian apa yang disukainya. Kan? Apabila selesai daripada yang demikian, Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, marhaban dengan segala hamba-Ku, hai segala malaikat-Ku, berikanlah mereka pakaian. Pakaian yang hebat-hebat pula. Maka para malaikat itu membawa pakaian kepada mereka dengan beberapa pakaian yang berbagai warna yang bagus cahayanya. Daripada Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman. Maka tiadalah tinggal seorang daripada mereka melainkan memakai 70 helai pakaian sekali pakai. 70 helai tuan-tuan. Kita yang pakai sini berapa helai? Yang dalam, yang luar, atas bawah 4 helai je baru. 4 helai. Ni 70 helai. Tapi terasa lebih ringan daripada pakaian di dunia. Macam mana tu? Tak boleh nak fikir kan? Memang tak boleh pun. Nanti kita akan rasai insya-Allah tuan-tuan . Maka apabila selesailah daripada yang demikian itu, maka Allah Ta'ala berfirman bagi mereka, hai segala malaikat, marhaban dengan segala hamba-Ku, berikan mereka gelang kakinya. Ada gelang tuan-tuan? Ada gelang. Itu ya. Maka para malaikat membawa mereka dengan beberapa gelang daripada marjan, mutiara daripada emas.
Dan setiap yang diberikan pakai kepada lelaki juga diberikan pada sekalian perempuan yang duduk bersama Siti Fatimah Az-Zahra di dalam satu kemah yang diperbuat daripada cahaya mutiara yang putih. Panjangnya 1000 tahun perjalanan. Besar, sangat besar. Ahli syurga tuan-tuan, dia besar, bukan saiz macam kita sekarang. Ya, berapa ketinggian ahli syurga? 60 hasta. Ni satu hasta kali 60. Ada tak sampai tinggi kita punya kubah? Lebih. Seakan-akan rumah apartmen 5 tingkat. Itulah tinggi kita, insya-Allah. Tuan-tuan ya. Kenapa ditukar saiz sedemikian besar? Kerana merasai nikmat tu terlebih banyak, terlebih nikmat dengan saiz yang sedemikian, tuan-tuan. Itu ya. Baik. Maka apabila selesailah yang demikian, Allah Ta'ala berfirman, hai malaikatku, beri mereka ini mahkota. Ada mahkota, tuan-tuan. Pakai songkok, pakai kopiah dah. Pakai mahkota, macam raja lah. Kat dunia tak dapat, kat akhirat dapat. Maka para malaikat membawa beberapa mahkota yang bertatah permata yang indah dan yakut dan zabarjad. Dan tiap-tiap mahkota itu berbentuk 4 persegi. Dan setiap-tiap satu persegi itu mutiara. Jikalau dituangkan mutiara itu pada langit dunia, nescaya lemahlah matahari. Nescaya lemahlah matahari jadi suram. Tu mutiara tu. Kalau bidadari keluar jari dia, padam matahari. Keluar jari kat langit dunia, padam matahari. Kita nampak jari bidadari, mati terus. Atas dunia ni. Atas dunia tak mampu kita. Tak mampu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hai malaikatku, pakaikan mereka cincin. Bagi setiap orang daripada mereka itu 10 cincin. Penuh. Ni. Kan? Dia bukan cincin tok bomoh, tuan-tuan. Gedabak besar-besar tu nampak pelik betul lah, tak minat. Anak pakai satu je. Kan? Tapi di akhirat pakai macam tu satu kegembiraan, satu keseronokan. Itu ya. Harga jangan kira lah. Semuanya ada suratan pada cincin tersebut. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan dilimpahkan atas kamu, berbahagialah kamu, maka masukilah syurga ini sedang kamu kekal di dalamnya selama-lamanya. Kan? Dalam cincin tu ada surat. Ada tulisan di dalamnya. Ada yang tulis udkhuluha bisalamin. Masukilah syurga itu dengan aman. Ni kalimah-kalimah yang ada di dalamnya. Tanpa takut di dalamnya selama-lamanya. Banyaklah. Dia punya tu kan. Saya potong. Baik, seterusnya. Maka apabila selesai dia pakaikan cincin tu, Allah Ta'ala berfirman, berikan segala bauan yang baik dan harum kepada sekalian hamba-Ku. Tak ada dah bau-bau ketiak, sorry lah, memang tak. Kan? Semua yang best-best, semuanya di dalam syurga Allah. Seorang lelaki berapa isteri, tuan-tuan? Di syurga. Atas dunia ni, memang kena kejar je lah. Kan? Kena hambat je lah kalau nak poligami. Ke akhirat, tak payah dah. 100 Allah Ta'ala bagi. 100. Termasuklah isteri kita di dunia dulu tu, jadi ketua bidadari. Bagaimana pula dengan orang yang dia banyak kali bersuami di atas dunia? Kahwin dengan nombor 1, meninggal. Kahwin dengan nombor 2, meninggal. Kahwin dengan nombor 3, meninggal. Semua meninggal je. Kahwin dengan nombor 4, yang itulah bertahan lama. Lepas tu barulah si isteri tu yang meninggal, suami muda sikit agaknya. Kan? Jadi macam mana satu? Yang mana satu suaminya di dalam syurga nanti? Maka diberi pilih kepadanya, daripada kalangan 4 yang pernah jadi suami kamu tu, mana yang paling baik pada pandangan kamu? Itulah akan jadi suaminya. Gitu deh. Kalau orang tanya, tuan-tuan boleh jawab. Baik. Maka dibawa datang kepada mereka beberapa ekor burung yang telah masuk ke dalam tempat kasturi dan ambar wangian tu. Burung-burung itu mengepaskan segala sayap ke atas mereka. Bila dia buat macam tu, bau tu lagi semerbak bau tu. Kan? Maka apabila selesailah daripada yang demikian, Allah Ta'ala berfirman, marhaban dengan hamba-Ku dan awliya-Ku, adakah masih tinggal lagi pada aku bagi kamu? Ada tak apa-apa yang aku belum buat?
yang aku belum bagi, maka pohonkanlah akan aku akan perkenankan. Allah Ta'ala offer. Ada lagi tak yang nak, yang belum dapat? Maka sembahnya sekalian manusia yang jadi ahli syurga ni. Bahkan ya Tuhanku, iaitu engkau janjikan kepada kami di dalam kitabmu Al-Quranul Karim yang mulia dan maha besar yang engkau turunkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang engkau perlihatkan kepada kami zat yang maha mulia. Ni yang dia orang belum tengok lagi. Pemilik pada sekalian nikmat-nikmat itu. Makanan tu nikmat, duduk dalam syurga nikmat. Atas dunia banyak dah nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tapi ni sangat sikit atas dunia. Akhirat Allah Ta'ala bagi punyalah besar nikmat tu. Tapi yang mengatasi segala nikmat ialah melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padam habis nikmat yang lain. Baik. Maka tiba-tiba datang seruan daripada Allah Ta'ala, maksudnya ya qarub, iaitu hampirkan kepada mimbar. Mimbar itu diperbuat daripada yakut yang merah. Tingginya 500 tahun perjalanan. Maka tiba-tiba datang satu seruan yang bunyinya, hai Musa, naiklah atas mimbar dan bacakanlah kitab Taurat. Maka Nabi Allah Musa membacanya. Kemudian ia turun daripada mimbar. Datang satu seruan pula, hai Isa, naiklah atas mimbar dan bacalah Injil. Satu persatu kitab, tuan-tuan. Itu kan? Inilah yang akan berlaku nanti di akhirat. Maka ia membacanya, kemudian ia turun daripadanya, daripada mimbar. Kemudian, hai Daud, naiklah ke atas mimbar, bacalah Zabur. Dan besarkanlah aku dengan suaramu yang baik. Nabi Daud, suara dia lunak, merdu. Masa dia atas dunia, bila dia bercakap tu, sampai burung pun seronok dengar. Dan hinggap kat bahu ni. Hinggap kat bahu ni, tuan-tuan. Baik. Maka naiklah ia ke atas mimbar dan membaca kitab Zabur dengan 70 warna daripada lagunya. Maka mengantuklah sekalian makhluk daripada baik suaranya boleh melenakan. Cuba kalau kita dodoi anak, bagi celik anak kita. Kita dodoi anak. Kita dodoi bini kita, celik ke tidur? Abang pergi jauh lah bang, tak boleh nak tidur. Dia kata macam tu. Maka mengantuklah sekalian makhluk daripada baik sangat suaranya. Kemudian ia, Nabi Daud, turun daripada mimbar. Selesai. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, naiklah ke atas mimbar. Bacalah khutbah bagi umatmu serta sekalian anbiya dan rasul-rasul. Baca khutbah. Maka Nabi SAW naik ke atas mimbar dan membaca khutbah yang tidak pernah didengar oleh sekalian orang yang mendengar seumpamanya. Maka sekalian makhluk menjadi tersangat gemetar. Maka apabila selesailah daripada yang demikian itu, terangkatlah dinding akhdar. Ya. Dan apabila diangkat dinding itu, keluarlah atas mereka angin yang dinamakan Al-Hubub. Maka bertaburanlah bau kasturi atas wajah mereka habis. Dan atas dahi kuda mereka tanpa berdebu. Kat situ, setiap ahli syurga dia ada kuda dia sendiri. Tuan-tuan ya. Dan ditandakan sekalian kain mereka yang mereka pakai. Dan berseri-serilah wajah mereka. Ini belum lagi Allah Ta'ala zahirkan zat dia. Kemudian diangkat pulih hijab Al-Azham. Maka mereka dapat menatap Allah Azza wa Jalla yang laisa kamisli syai'. Macam mana rupa? Wallahu a'lam. Penamatlah tu. Habis tu. Dan apabila mereka menatap keelokannya dan melihat cahayanya dan benderang terang benderangnya dengan tepatnya serta kudrat dan kebesarannya, maka sekalian mereka menjadi rindu yang teramat sehingga tiada sedar diri dan hilang akal kerana keelokannya. Tuan-tuan, benda yang menghampiri seakan peristiwa ni saat Nabi Musa AS diminta oleh kaum yang tidak beriman, kaum kafir musyrikin, datangkanlah Tuhan kamu, tonjolkan dirinya, nescaya kami akan beriman. Lalu Nabi Musa AS minta dengan Allah. Wa kallamallah Musa taklima, kan? Diguniakan bagi mukjizat bagi Nabi Musa, boleh cakap direct dengan Allah. Lalu Allah Ta'ala perkenankan, himpunkanlah. Benda ini dalam takdir Allah pun sebenarnya. Ya, himpunkanlah kaum kamu tu.
yang kononnya akan beriman apabila aku zahirkan zat aku ni. Kan? Allah Ta'ala datangkan cahaya. Bukan zat Allah pun, cahaya di Bukit Tursina. Tuan-tuan ya, di Bukit Tursina. Datang cahaya tu, pecah bukit tu. Pecah Bukit Tursina. Nabi Musa pengsan. Kaum kafir musyrik tadi meninggal terus. Meninggal terus. Saat ketika peristiwa itu berlaku, tuan-tuan, waktu siang hari, proses fotosintesis tetap berterusan. Fotosintesis, tumbuhan yang akan tumbuh macam biasalah. Tetapi saat peristiwa itu berlaku, tumbuh-tumbuhan takut nak keluar, lalu dia tumbuh di dalam batu. Dalam batu tumbuh dia. Kalau tuan-tuan pergi kat situ, minta izin dengan orang yang jaga kawasan tu nak ambil seketul batu. Tak jawab balik, tak apa. Pecahkan kat situ juga. Pecahkan. Nampak dalam batu tu berakar, tuan-tuan. Berakar. Betul ya? Anda dah tengok dah benda ni. Baik. Ajaib. Kemudian Allah Ta'ala, kemudian Nabi Musa AS minta, ya Allah, hidupkanlah kembali mereka. Mereka berjanji akan beriman. Mereka telah melihat pun kekuasaan kau. Bukan lagi zat, baru kuasa, baru sikit. Bangun-bangun tak beriman juga. Kan? Tu dia. Allah Ta'ala amat mengetahui, maha mengetahui apa yang ada dalam hati perut manusia, yang nak beriman ke, yang tak beriman ke, yang belit macam hadi min Allah tu ke. Ada ke cakap sembah Allah syirik, tak sembah Allah kafir. Ada macam tu. Sembah Allah syirik, tak sembah Allah kafir. Habis mu nak yang mana? Mu tu. Kan? Pelik sungguh lah. Tuan-tuan, kalau ada sanak saudara yang terlibat tak semayang hakikat ni, kan, yang jenis semayang tak ada takbir ni, aku senyap sekejap ya, aku semayang. Tu temberang tu, laporkan kepada pejabat agama Islam. Datang, biar nasihat sikit. Kadang-kadang berlaku pada sanak saudara kita, abang-abang kita, dah tua-tua, umur 70 tahun, tuan-tuan, tinggal semayang tak semayang sebab ikut ajaran dia. Jahat betul lah. Baik, tak habis cerita kita ni. Tinggal masa 5 minit je lagi, lebih kurang. Nanti akan datang, kita akan sambung lah, insyaAllah. Baik. Dan apabila mereka menatap keelokannya dan melihat cahayanya yang terang benderang, maka hilanglah akal manusia tu, kerana terlalu sempurna dan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sama sekali. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu yang seumpamanya, dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Tuan-tuan, kalau kita mengimani sifat 20, Allah Ta'ala maha melihat. Kita tahu, kita dah belajar dah sifat 20. Akidah yang kita fahami daripada sifat 20 tu. Ini namanya Tauhid Am. Tauhid khas ialah kita merasai Allah Ta'ala tengok kita ni. Kita merasai 24 jam. Kalau kita merasai Allah Ta'ala sedang melihat kita, walaupun kita tak nampak Allah, kita ada tak rasa-rasa nak buat jahat, nak ambil rasuah, nak tipu orang, jadi scammer sana, scammer sini, tak bayar gaji pekerja, wahal dah boleh bayar sangat dah, kata tak untung, wahal untung dia tipunya, laporan kewangan dan sebagainya kerana dia yang nak bawa lari duit tu. Macam-macam kan? Sebab apa jadi macam tu? Sebab tak ingat Allah. Sebab tak ingat Allah Ta'ala melihat. Bagaimana cara kita nak sentiasa rasa hadirnya Allah Ta'ala tu duduk ni dalam hati kita ni sentiasa ni. Kita ingat tu, pasakkan dalam hati kita ni, Allah Ta'ala dekat sangat dengan aku ni, nampak sangat ni. Maka jawapannya adalah zikrullah. Kan? Zikir di dalam hati Allah, 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 Allah. Turun dan naik nafas kita. Kecuali masa dalam bilik air, kecuali masa tidur. Itu pun kalau orang yang melazimi, tuan-tuan, dalam tidur pun dia jalan. Dia jalan. Tuan-tuan bab rahsia yang lain tu tuan-tuan akan tempuh sendirilah. Rahsia-rahsia yang lain tu akan terbuka. Baik. Kemudian nyatalah bagi mereka Tuhan itu, dan Allah Ta'ala memberi salam kepada mereka dengan sekali salam. Assalamualaikum wahai para waliku, kekasihku dan orang-orang pilihanku. Maka mereka berkata, hai Tuhanku dan penghuluku, demi kebesaranmu dan ketinggianmu, kami tiada menyembah selain daripada Engkau dengan sebenar-benar sembah, kecuali akan Engkau semata-mata. Dan izinkanlah kami sujud kepadamu. Maka Allah Ta'ala berfirman, hai sekalian hambaku, bukan harinya kat sini untuk sujud-sujud lagi dah.
tak ada dah. Atas dunia dulu saja kamu kena sujud, kamu kena rokok, kamu kena kiam. Begitu. Dan tempat orang yang rokok dan sujud itu di dalam dunia semata-mata. Dan di dalam negeri ini tiada lagi keletihan dan kepayahan. Sesungguhnya aku telah menghilangkannya dan aku angkatkan daripada kamu kesusahan daripada ibadatmu. Dulu masa atas dunia, senang ke susah nak bangkit bangun malam? Susah, struggle. Kan? Ustaz cakap kalau nak bangkit bangun malam, siang jangan buat maksiat. Supaya senang bangkit bangun malam, solat tahajud. Bukan bangkit bangun pergi toilet kencing. Itu dah biasa dah. Kan? Bangun malam, solat at least 2 rakaat tahajud. At least 1 rakaat witir. And at least macam tu. Susah payah tak? Susah. Orang lain lena, aku kena bangun. Struggle, nak ngantuk nanti. Peringkat awal ya. Lama-lama biasa, tak ada apa pun. Kan? Ada orang tak payah kunci jam. Pukul 3 pagi automatik bangun. Pukul 10 dah lena dah. Itu disiplin dia. Tuan-tuan ya. Sebab itulah diberikan kita apa benda? Ruang sebelum Zuhur, Qailulah namanya. Tidur sebentar. Orang Jepun panggil nap. Zuhur 1.20. Lebih kurang 12.30 hingga 12.45 dia tidur sekejap. Kan? Bukan tidur dalam masjid kita ni. Bukan. Kat rumah. Kan? Ada tuan-tuan, pernah tengah-tengah kuliah Maghrib satu hari tu adalah seorang big brother lah, agak besar badan dia, menyengit je. Tengah-tengah kita kuliah ni, tiba-tiba berdengkur dia. Wah, satu dewan dengar dia punya dengkur dia tu. Allahu Akbar. Tapi dia tak ada niat nak tidur pun, tertidur. Tetap diberi pahala orang yang mendengar ilmu. Tuan-tuan ya. Pemurahnya Allah. Baik, sambung sikit. Aku angkatkan daripada kamu kesusahan daripada ibadat dan sesungguhnya aku telah meluaskan bagi kamu kemasukan ke dalam negeriku yang mulia ini namanya syurga. Dan sesungguhnya aku telah menunaikan janji antara ku dan antara kamu, yakni balasan nikmat syurga ini. Dan sesungguhnya aku telah mengizinkan bagi kamu untuk sujud dengan sekali sujud sahaja. Maka bersyukurlah mereka dalam keadaan sujud bagi Allah. Itulah dia sujud yang terakhir, tuan-tuan. Itulah dia sujud yang terakhir dalam syurga tu. Maka tiada sesuatu di dalam syurga itu yang tinggal sekalian pokok kayunya, buah-buahannya, hamparannya, bidadarinya dan lainnya, melainkan sekalian semua sekali sujud pada Allah Ta'ala ketika tu. Tu ya. Maka kita akan tengoklah kelakuan segala tumbuhan yang dulu kita duduk fikir tak nampak pun malam Lailatul Qadar dia sujud. Masa ni kita tengok. Tu dia. Kan? Yang bergerak pokok dia benda semua tu kita akan tengok. Baik, maka mereka kekal dalam sujud itu selama berapa lama tuan-tuan? Sekali sujud tu 40 tahun. Sujud 40 tahun tu sujud yang penuh dengan nikmat. Bukan sujud macam kita atas dunia ni 4 minit dah termengah-mengah dah. Biru dah muka ni, darah dah turun pergi kat muka kan. Biasalah, itu namanya dunia. Syurga lain. Sujud tu syukur yang teramat-amat tuan-tuan. Syukur yang teramat-amat. Bayangkanlah tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan orang yang akan dikenakan hukuman gantung lagi 3 hari. Tiba-tiba dapat pengampunan yang di-Pertuan Agong. Pengampunan apa? Dibebaskan daripada hukuman gantung. Kan? Berpindah kepada hukuman penjara seumur hidup. Itu pun dia punya sujud syukur punyalah lama tuan-tuan. Kan? Apatah lagi dalam syurga, kan, dapat nikmat tu berbaloi sangat. 40 tahun tu berbaloi sangat sebab kita duduk dalam syurga tak ada hujung, kekal di dalamnya, subhanallah. Nak ni buat baik je lah atas dunia, tinggalkan kejahatan, jangan lagi malas sembahyang, qada segala hutang kita dengan Allah, buat baik dengan sekalian makhluk. Sama ada dia namanya manusia, sama ada namanya haiwan sekalipun, jangan buat khianat kepada mereka. Baik. Mereka kekal dalam sujud itu selama 40 tahun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, pintalah dan bercita-citalah apa yang kamu kehendaki,
Maka mereka berkata, kami tiada pinta dan cita-cita melainkan keredaan dan kesukaanmu ya Allah kepada kami. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku suka dan aku redha kepadamu. Maka adakah kamu suka dan redha daripada aku? Sudah tentulah. Maka sembah mereka, hai Tuhanku, bagaimana kami tiada suka dan tiada redha kepadamu, dan redha atas redha yang tersebut, sebagaimana firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Situ dia kan, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak cari redha Allah, buat benda yang disuruh, tinggal benda yang dilarang. Memang ramai kita buat benda yang disuruh, namanya amal taat, solat. Tetapi solat itu tidak akan dapat kesedapan apabila maksiat kita masih mengekalinya. Kalau masih ada dalam darah daging kita yang kita masih keep on ambil gaji, tetapi kita ada menipu daya dalam pekerjaan, dalam gaji kita itu ada yang haram. Perlu dibersihkan dengan taubat, perlu dibersihkan dengan zakat, perlu dibersihkan dengan infak. Kan namanya kafarah. Yang mananya clearly namanya hutang, maka wajib dikembalikan. Gitu tuan-tuan ya. Kalau tidak, ibadat kita terasa hambar, terasa tawar, tak terasa manisnya. Wallahu alam. Kesempatan yang lain insya-Allah kita akan sambung lagi banyak cerita-cerita yang menarik tentang sifat syurga ini tuan-tuan. Allah Ta'ala akan tanya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam syurga, apakah kesukaran kamu atas dunia? Dia akan cerita, kerana gini, kerana itulah aku memberi kamu syurga ini, kata Allah. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas kekurangan. Aku laqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. رزقنا فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.